Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Hari ini hari Jumaat 7 hari bulan 1. Hari yang ke-7 saya buat rewiring. Sepatutnya semalam dah boleh siap dah semua sekali untuk fitting. Tapi ada kesilapan pada DB. Saya pun silap juga. Buat kerja silap. Tak tengok betul-betul. Jadi inilah jadi dia. Okay, so yang ni saya pakai 17 way. Kabel dia ada 19. Tak cukup. Untuk soket plug ni dah ada 19 dah. Jadi soket plug 19 bercampur dengan lampu lah. Soket lampu apa semua sekali. Ni pendawai lampu. Jadi tak cukup. Benda dah fitting. Sepatutnya dah settle. Dah boleh on lah hari ni. Tapi nak buat macam mana? Sebab tu kerja ni kalau nak senang ada plan. Sebab tu rewiring ni bagi saya satu benda kena teliti lah tuan-tuan. Bila kita nak buat, kita kena teliti. Lepas tu yang ni akan ubah balik. Yang ni switch dia. Sini switch lampu ni. Kita kena pasanglah lampu untuk switch sini. Tak ada masalah sebab kabel dia panjang. Lepas tu hari ni saya akan fitting untuk lampu luar. Nak hidupkan lampu luar. Lampu luar dia pakai photocell. Semua pakai photocell untuk lampu luar. Yang lain tak ada apa dah. Cuma untuk main DB dah settle. Okay, untuk main DB dah settle lah main DB. Main DB kita dah fitting. Setakat ni lah tuan-tuan saya boleh fitting. Sebab semalam terkejar-kejar jadi macam ni je lah. Saya pun nak buat macam mana dah. Yang penting selamat. Kekemasan tu penting juga. Tapi keselamatan tu yang utama. Jadi untuk buat sub DB macam ni tuan-tuan. Sub DB lay kabel pakai 10mm. Bila kita buat bi-circuit betul, bila kita tarik cara betul, kita looping cara betul, insya-Allah kabel yang sampai ke sini banyak. Lepas tu MCB yang kita pakai pun banyak. Ini cara dia. Sub DB pun sama juga tuan-tuan. Cuma untuk earding saya tak tahu lagi nak lay kabel dia daripada sini ke ataupun daripada sub DB. Sebab saya fikir kalau daripada sini susah untuk saya lay dia sebab dalam bilik tu dia sempit sini dia. Okay, untuk kawasan ni dia sempit dah. Sini sempit atas ni. Saya tak boleh nak lay kabel atas ni. Memang cukup-cukup sempit lah. Sebab lepas tu kayu dia ni. Kayu tu memang jarang sangat lah. Jadi saya tengok kalau saya lay pada sub DB dia senang. Sebab dia pada tiang ni, pada beam ni. Pada beam ni dia senang. Kita lay je bawa ke tanah. Jadi itu je lah tuan-tuan untuk hari ni. Saya akan buat untuk sub DB apa semua dulu. Pembantu saya akan buat, Izzuddin akan buat ni fitting daripada luar. Saya akan fitting DB. Sebab nak hidupkan air, peti ais, yang penting-penting lah. Untuk lampu luar. Jadi tu tuan-tuan, mana sub DB tadi? Sini. Okay, ni sub DB baru. Kotak DB. Kita pakai kotak DB baru. 26W. Jadi yang asal dia tak cukup, ini yang kita akan pakai. 26W. PVC ya tuan-tuan. Tak ada masalah PVC ke metal ke. Tu cara selamat. Kipas ni saya akan buka balik. Akan pasang hook. Sebabnya hook yang dia pasang ni tak apa-apa. Letak pada ceiling je. Fikir nak selamat dia, senang kerja dia. Orang lain entah apa-apa dia buat kerja. Itu tuan-tuan, saya pun nak start kerja dah. Sebab hari ni Jumaat. Pukul 12 saya nak berhenti solat Jumaat. Lepas tu saya akan sambung balik. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah jam 12.11. 12. Untuk DB semua saya dah siap. Untuk main DB tunggu keluar kabel je. Ni main DB nampak serabut sikit. Sebab saya nak cepat. Inilah jadi dia. Untuk fitting apa benda ni DB, dia mesti kena relax, tenang. Itu je cara dia sebenarnya. Okey, untuk sub DB pun dah siap. Saya baru je siap pasang. Jadi saya akan on. Kita tengok function ke tak. Ini yang free. 1, 2, 3 ni free. Yang lain MCB C16 tak ada free, saya tak letak free.
Sebab dia ada space lagi. Nanti sebab owner rumah pun takkan tambah dah. Memang tak ada tambah dah. Saya buat ni memang dah pecah betul-betul lah. Tak perlu kalau dia nak tambah lagi memang tak tahulah saya. Okey, sekarang kita akan test. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, trik. Okey, pertama kita tengok lampu. Lampu ni ada fitting ada? Dua-dua tak fitting lagi. Okey, untuk lampu tak fitting lagi. Cuma untuk soket plug je kita akan tengok. Sebab saya kena on soket plug untuk peti ais. Soket tester. Yang soket plug peti ais ni 1 MCB je. Yang ni 1 MCB dia je. 1 MCB. Maksudnya ding tak ada lagi tuan-tuan. Jangan tengok sini. Kalau tengok sini ding tak ada lagi. Ding saya tak letak lagi. Okey. Nampak dia? Dua. Kali dua. Bagi dekat. Okey. Sini. Okey, bila off. Mati. On. Hidup. Okey. Mungkin anda nak tengok. Betul tak saya buat ni 1 MCB je. Okey, tengok sebelah. 1 MCB. Ding tak ada lagi. No earth. Maksudnya tak ada ding lagi. Ding saya tak sambung lagi ke tanah. Okay, yang ni tak ada. Untuk yang ni pun tak ada juga. Maksudnya 1 MCB saya buat. Senang je. Inilah dapur spek dia. Spek untuk dapur. Cuma sini dia. Untuk sub dB ni masih tak perfect lagi. Sebabnya RCCB 0.1. Dia tak boleh. Kalau saya nak pakai 0.1 juga, dia akan jadi main dB juga. Dalam rumah ni akan ada 2 main dB. Tak boleh. Sebab yang ni saya kena letak sub dB. Sebab yang ni saya dah buat independent. Ini independent. Maksudnya, kalau seandainya ada short pada main dB, yang ni pun akan trip. Melibatkan main switch yang trip, sini pun akan padam semua sekali. Independent. Okey, yang lain Alhamdulillah berfunction. Cuma yang ni RCCB saya kena pakai 0.03 iaitu 30 mA lah. Depan 100 mA. Belakang untuk sub dB saya pakai 30 mA. Saya tak buat untuk litar kuasa saya pakai 30 mA tak. Kalau tak, space dia tak muat, dB kena besar. Jadi macam saya bagi tahu semalam, budget owner kita kena tahu. Kalau dia tak nak, kita tak payah buat. Sebab dia akan bergantung kepada semua RCCB yang ni. Jadi saya harap tuan-tuan faham lah. Okay, jadi inilah cara dia tuan-tuan untuk pasang sub dB. Yang lain, kita dah fitting separuh. Untuk kipas, soket plug, aircon ni tak on lagi. Saya tak on semua sekali lagi. Pada dB tu saya tak on lagi. Untuk aircon dah fitting. Yang ni switch 4 gang. Pakai Schneider tuan-tuan. Schneider ni kelebihan dia lembut. Bila kita on dia lembut. Dia lembut. Dia tak macam soket plug dia lain. Aircon pun dia keras juga. Kita nak tekan dia tu keras. Dia tak lembut. Kalau tuan-tuan nak pakai yang lembut, tuan-tuan kena pakai apa lagi nama dia, saya lupa dah. Ingat dah. Ni Schneider kalau switch dia memang lembut. Kalau soket plug dia ni contoh sini. Okay, ni untuk soket plug. Soket plug dia keras. Dia rasa keras sikit. Dia tak ada lembut. Jadi tuan-tuan kalau nak beli, pakailah jenama apa benda ni. Yang ni Schneider. Untuk switch soket plug semua Schneider. Jadi untuk yang soket plug ni saya dah lupa dah. Memang dah lupa dah. Dia ada yang okey, yang lembut. Cuma dari segi kebocoran, insya-Allah dia kecil. Tapi tengok keadaan. Tak semua keluar daripada kilang tu arus dia kecil. Yang bocor. Ada juga yang saya jumpa 10 volt, 15 volt, 30 volt.
Tasmin. Sebab tu benda ni peralatan kita tak boleh nak letak benda tu memang tak ada leakage tak. Memang semua akan ada leakage dan memang sifat dia dijadikan macam tu. Melainkan tuan-tuan beli yang mahal, yang RM50 satu biji. Yang tu insya-Allah saya rasa tak ada. Okay, yang lain tak ada apa dah untuk dalam bilik. Dalam bilik dah fitting aircon. Ni aircon asalnya water heater, tapi saya tak letak water heater. Saya akan letak aircon. Dan ni lampu dah menyala dah. Lampu kipas. Cuma kipas tak masuk lagi, lampu tak masuk lagi. Jadi untuk hari ni itulah tuan-tuan. Saya pun nak balik dah pukul 12.30 dah. Solat Jumaat dulu, lepas tu saya datang balik. Sepatutnya hari ni saya cuti. Untuk hari Jumaat saya cuti. Tapi memang saya kena siapkan benda ni. Kalau tak panjang lagi masa dia, saya nak bayar gaji, staff akan tinggi lah. Maksudnya staff dia untung kerja. Saya tak ada untung. Jadi tu tuan-tuan, cara dia ada bajet buat sub-DB. Pakai sub-DB. Kelebihan pakai sub-DB ni macam saya bagi tahu. Yang pertama, kabel tahan. Tahan dan panas. Kabel tak payah nak jalan panjang-panjang. Tak perlu nak lay daripada dapur bawa ke main DB. Lepas tu insya-Allah bil anda akan rendah. Insya-Allah. Saya tak kata macam tu, tapi majoriti yang saya buat sub DB bil akan drop. Lepas tu ketahanan kabel boleh pergi kepada 30-40 tahun insya-Allah. Tak kisah, janji anda buat cara yang betul. Ada orang tanya saya rumah dia ada sub DB, tapi bil api tinggi juga, manalah saya tahu. Itu saya tak tahu sebab kena tanya electrician, wireman yang buat rumah tu. Cara nak buat, nak lay kabel ni kena tahu juga. Bukan main lay, bukan main tarik kabel daripada main DB, daripada DB buat pergi ke switch lagi pula, tak. Kita kena tahu. Kita nak elak daripada kabel tu cepat panas. Itu je. Sebab tu orang nak mega kabel yang berkualiti. Sebab yang berkualiti ni dia tahan dengan panas. Macam yang saya pakai ni Bluetech. Ni 10mm. 10mm. Ada yang tanya saya tuan-tuan, lay kabel ke sub DB minimal 10mm ni berapa panjang boleh pergi? Yang tu saya tak pasti tuan-tuan. Cuma kalau tengok dari buku ST Suruhanjaya Tenaga edisi 2008 dengan edisi 2015, minimal dia 10mm. Cuma kat sini saya nak kongsikan kepada anda, seandainya anda tengok jarak tu jauh. Jarak tu dah memang jauh. Rumah tu contohnya 2,500 kaki, 3,000 kaki. Jangan pakai 10mm. Pakailah 16. Cuma, kalau owner nak juga 10mm, bagi je lah. Itu je lah. Sebab yang saya nak cakap, ada ukuran dia setahap mana dia boleh jalan tu, saya minta maaf tuan-tuan. Yang tu saya tak berani nak bagi tahu. Saya takut salah. Jadi tuan-tuan yang tahu, yang tonton video saya ni, berkongsilah pada ruangan komen sejauh mana kabel 10mm ni boleh pergi. Boleh. Yang kita boleh tarik kabel ni hanya pada jarak berapa meter. Itu je lah. Saya nak bagi tahu pun saya takut salah. Saya minta maaf tuan-tuan. Yang tu saya tak boleh bagi tahu. Tengok kalau saya ambil pada jarak. Macam main sub DB ke main DB ni dalam 11 meter dia itu. 11 meter 14 meter. 14 meter 37 kaki. Jadi saya lay lah 10mm. Cuma bila nak lay 10mm ni, kalau yang biasa saya buat, saya tak akan ikut bentuk dah. Saya akan lay direct. Saya akan fly dia direct. Senang. Kalau terjadi apa-apa, seandainya terjadi apa-apa, contoh ada kebocoran ke, ada touching antara kabel dia ke, maksudnya orang nak datang tukar tu mudah. Kalau kita buat bentuk dah lah, nak tarik dia punya 10mm ni bukan main senang. Benda ni susah. Sebab tu upah untuk lay kabel, submin, dia mahal, dia susah. Walaupun dia 3 je, dia 3 urat dia je ni. Jadi tuan-tuan ni je lah. Jadi lepas ni insya-Allah saya akan fitting, tarik kabel semua atas ataupun buat ding, kita tengok dah. Macam mana janji lepas Jumaat kita akan sambung balik. Okay.
Okey, hari ni saya buat ding pakai Blackburn. Okey, kita akan pacak ding hari ni. Lewatlah pukul 6 lah baru nak pacak ding. Kupur coupling dia kita pakai yang high quality. Sterling. Pakai yang ni tuan-tuan, bagus. Betul tak? Okey, yang saya dah tanam 2 batang. Ada 5 batang root dia tuan-tuan. Lagi tinggal 3 batang. Ada 5 batang ni dekat kedai. Jadi tanam cukup yang ni. Okey, ni root yang terakhir, yang kelima. Okey tuan-tuan, saya dah tanam 5 batang root. Jadi kita nak check dulu macam mana. Okey, untuk root ni sini chamber. Yang saya buat ni hanya sementara. Sementara sahaja. Seandainya tak dapat bawah 10 ohm, besok saya akan sambung lagi. Yang untuk sementara sebab ni nak on peralatan dalam rumah. Bila nak on peralatan dalam rumah, ding mesti disambung. Jadi saya nak check untuk baru 5 batang root kita tanam. Okey, untuk projek ni owner rumah dia minta bawah 10 ohm. Okey, bawah 10 ohm ni diparas ST Suruhanjaya Tenaga pada buku edisi 2008 dulu. Sekarang ni 2015 dia pakai 500 ohm. Untuk 10 ohm tetap boleh pakai. Ini daripada ST sendiri yang bagi tahu 10 ohm tetap boleh pakai. Nak guna 500 ohm pun boleh, nak pakai 10 ohm pun boleh. Cuma kalau anda nak peralatan anda tu yang bocor dibuang ke tanah, ambil 10 ohm. Kalau nak save budget, ambil 500 ohm. Ke sini dia. Sama sekali sini, ni. Itu. Sama sekali saya akan check voltage dalam tanah.
Okey, voltage dalam tanah selamat. Lepas tu saya akan set 2000. Kita dapat 0.20 ohm. Okey. Kita set pada 200. Kita dapat 21.5 ohm. Bila saya kali dengan 20, dia mesti kena dapat bawah 10 ohm seperti mana yang saya nak dan seperti mana yang owner rumah minta. Okey, jika seandainya tak dapat, kita akan sambung besok. Okey, kalau pada yang 200 ni, yang saya dah kali dengan 200 ni, kita dapat 21 ohm, sepatutnya memang dah lulus mengikut piawaian pendawaian Suruhanjaya Tenaga yang dia tetapkan untuk 500 ohm, memang dah lulus untuk saya buat. Tapi sekarang ni kita tak nak untuk 500 ohm. Kita nak bawah 10 ohm. Okey, bila saya set kali kepada 20, kita tengok infinity, kosong, maksudnya tak ada bacaan. Untuk 10 ohm tak dapat lagi. Jadi kita baru dapat 21.5 ohm. Okey ni. Jadi untuk hari ni setakat ni saja dulu. Besok saya akan sambung lagi. Mungkin besok tu lewat sikit akan sambung. Jadi earding ni macam ni lah tuan-tuan. Bukan satu benda senang untuk dapat 10 ohm. Bukan satu benda senang. ST sendiri pun bagi tahu kelemahan untuk buat 10 ohm ni. Pertamanya kelemahan dia kos. Kos tu tinggi. Bila kos tu tinggi, tuan-tuan kena faham lah. Tapi yang terbaik pun yang ni. Saya kalau buat rewiring ataupun wiring baru, saya akan suggestkan kepada customer untuk 10 ohm. InsyaAllah 10 ohm ni banyak kelebihan. Salah satunya boleh menjimatkan bil atas dasar peralatan anda yang bocor boleh dibuang ke tanah. Kalau tak, dia akan jadi discharge dia. Peralatan lampu macam lampu dia akan sentiasa menyala walaupun halus. Tetap bil akan dikira sebab sekarang ni kita pakai smart meter. Okay, jadi itu ialah tuan-tuan. Saya pun nak kemas-kemas barang. Jadi kita akan tengok progres saya di dalam. Okay, sekarang ni dah jam pukul 8 malam tuan-tuan. Saya masih kat sini. Baru siap solat maghrib. Okay, untuk progres ni saya fitting je lah. Kerja saya nak fitting. Sebabnya jadi lambat ni, kita nak dismantle dia punya kabel dulu. Lepas tu baru nak turunkan kabel kita. Memang lambat lah, kerja memang lambat. Dia akan jadi lambat. Rewiring dia akan lambat. Memang dah normal dah kalau rewiring memang akan lambat. Nah, sebab tu ni memang lambat lah rewiring ni. Sebab ni kita tak boleh nak buka semua sekali dia punya kabel. Kita kena siap lay kabel kita, kadang-kadang tak boleh buat turun lagi. Kalau yang kita buat baru, wiring baru, bila kita lay kabel, kita tarik kabel, kita terus turunkan kabel. Jadi siap semua sekali kita fitting. Yang ni tak boleh. Siap semua sekali, kita kena buka step by step. Baru mudah. Jadi normal lah, saya dah memang tahu kalau rewiring ni memang macam ni lah. Okey, untuk ding tadi yang saya buat hanya untuk sementara. Sebabnya kita nak on lampu, kipas, peti ais, dia akan bahaya kalau tak ada ding. Okay, jadi saya nak check lah ding tu ada ke tak. Memang kena check tuan-tuan. Okey, ada ding. Standby RCCB dia. Okay. Maksudnya ada tiga lampu neon ni. Ding yang saya buat berfungsi lah. Cuma dari segi ohm tak dapat lagi 10 ohm. Dapat tadi 25 ohm dia. 21.5 ohm. Jadi tak boleh lagi lah. Okay, bila saya tekan ni dia mesti kena trip. Okey, trip. Sebab apa ding kena pasang? Seandainya hujan, kilat memang bahaya. Itu je lah. Jadi yang untuk fitting ada dah setengah fitting. Untuk sub DB semua dah settle, complete dah. Semua dah complete. Cuma saya tak tutup je lagi. Nak tengok. Sama juga untuk main DB.
Okay, untuk main DB pun sama, dah siap. Main DB, cuma lampu ada yang kita tak pasang, klip tak entah mana dah klip dia ni. Klip ni. Klip lampu ni, entah ke mana dah hilang. Aduh, saya pun pening dah. Dengan tersilap pula tu. Tapi tak ada masalah. Tersilap tu memang tak ada masalah, dah memang normal. Okay, untuk yang lain, kita dah ada yang fitting, ada yang tak. Yang mana anda tengok lampu menyala tu, kipas berfungsi, soket plug berfungsi, itulah yang saya fitting. InsyaAllah besok settle semua sekali. Sebab ding saya kena tambah lagi untuk dapat 10 ohm. Tadi baru 5 batang, insyaAllah saya akan tambah lagi 5 batang lah. Okay, yang lain tak ada masalah tuan-tuan. Cuma nak set up yang kecil-kecil je. Okay, untuk ding kita pakai 10mm. 10mm kabel. 10mm. Minimal. Jangan pakai 2.5 tuan-tuan. 2.5, 4mm, 6mm. Jangan pakai. Keluarkan bajet sikit, pakai 10mm. Itu je lah untuk keselamatan. Rumah ni, bila kita buat rumah, kalau boleh, buat sekali je. Untuk wiring ni, sekali tu je. Buat selamat, buat yang terbaik. Kita sebenarnya, bila kita buat rumah ni, sebenarnya, yang jadi kos elektrik tu mahal, kos pendawaian tu mahal, sebab kita nak buat ni, pameran lampu dalam rumah. Sebab tu jadi mahal. Bila mahal, kita pergi tanya wireman, harga wireman tu mahal, jadi kita nak cari yang murah. Bila cari yang murah, itulah hasil dia. Itu saya tak tunjuk lagi atas dalam bumbung apa yang dia sambung. Macam mana cara dia looping atas tu. Nanti saya akan tunjuk insya-Allah. Tadi saya tak sempat. Jadi tuan-tuan, ala kadar pasang lampu ni sekadar untuk terang je. Saya nak tunjuk contoh macam ni. Okay, 2 biji lampu. Kita pasang dia bersilang. Tunjuk atas tau. Bersilang, terang pun. Bukan nak tengok apa malam-malam ni. Cukuplah terang. Bil pun jimat. Kalau kita pasang 4 biji, kita akan rasa haba panas tu. Tapi kalau nak pasang 10 biji pun tak ada masalah, ada kos. Ini pameran lampu. Orang panggil pameran lampu. Bersisi lampu. Pasang tak pun. Merepek kat saya pun, elektrik pun. Memang akan merepek. Tapi biar je lah. Dah owner bayar, customer bayar, tak ada masalah. Yang ni okey lah. Yang ni tak banyak yang ni. Yang ni dah memang standard dia dah. Nah, ini standard dah. Dia buat ni memang standard dia. Tuan-tuan pakai lampu yang watt dia tu besar. Jimatlah kos elektrik. Kabel pun tak payah banyak pakai. Jadi itulah tuan-tuan. Saya merepek pun tak sedap juga. Untuk aircon ni. Untuk aircon. Dah function lah. Cuma saya tak on DB. Bahaya. Jadi tuan-tuan itulah. Saya pun nak rehat. Tunggu solat isyak. InsyaAllah settle lah. Saya pun ingat settle hari ni. Tak settle juga. Nampak macam mana? Jadi itulah tuan-tuan. Apa lagi? Satu lagi, jangan looping. Dalam bumbung, jangan looping. Tuan-tuan jangan looping dalam bumbung. Bahaya. Jangan buat. Nanti saya akan tunjuk untuk video next ni. Saya akan tunjuk macam mana cara dia looping. Jangan looping tuan-tuan. Buat kerja kena jujur. Bila kita looping atas tu kita tak tahu orang datang. Nak buat troubleshoot. Nak cari yang short. Susah nak jumpa satu hal. Lepas tu dia bahaya benda tu. Owner rumah ni bila dah siap rumah, dia tak naik dah atas tu. Memang takkan naik lah. Naik tak naik, kalau benda lain yang masuk dalam tu, baru dia naik. Jadi, buat kerja elok tuan-tuan. Buat kerja jujur, ikhlas. Yang mana mampu kita buat terbaik, buat terbaik. Yang mana tak mampu, bahaya, risiko pada diri sendiri, risiko pada staff, tak payah buat. Senang, kita buat sekadar yang termampu. Kita pun manusia juga. Besok lusa nak cari job lain. Jadi, keselamatan diri kena jaga. Jadi itulah tuan-tuan. Buat kerja, janganlah looping. Kesian owner rumah. Walaupun dia minta murah, biasalah manusia dia akan minta murah. Jangan looping atas. Buat kerja kena jujur. Jadi itulah tuan-tuan. Dari saya, Zahra Engineering. Saya ucapkan terima kasih yang baru subscribe. Yang follow channel saya. Yang selalu support saya. Dan yang beri tunjuk ajar. Serta berkongsi ilmu tuan-tuan. Semoga Allah memberi manfaat kepada ilmu tuan-tuan. Dan halalkan ilmu yang tuan-tuan beri kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.